Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang kedua, iaitu ada Hajar, Ilmi, Zamilah, Safa, Hanan, Hasib dan juga saya, Zahri Yusof. Hari ini kami akan membentangkan bab 6, iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Dalam bab ini, kita akan pelajari apakah itu nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta. Yang kedua, graf fungsi sinus, kosinus dan juga tangent. Okey, dalam topik 6.1, nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta. Jadi seperti ini basic untuk yang kita perlu tahu. Terdapat 4 sukuan iaitu yang kita perlu tahu. Ada 4 sukuan. Sukuan pertama iaitu sukuan di mana semua nilai adalah positif. Kita seterusnya sukuan kedua di mana sukuan terdapatnya nilai positif dan negatif. Nilai yang positif di sini hanyalah sinus. Sukuan yang ketiga untuk nilai tangent. Tangent sahaja yang positif. Sukuan keempat iaitu kosinus sahaja yang positif. Jadi daripada gambar rajah ini kita dapat lihat jika soalan sudut rujukan sepadan, kita harus lihat nilai pada sukuan keberapa untuk tahu nilainya positif maupun negatif. Jadi sebagai contoh, jika nilainya ialah 92, ianya terletak pada sukuan kedua. Jadi kita akan lihat, kita akan menggunakan sama ada sinus, kosinus atau tangent. Jika ianya ialah sinus, maka nilainya ialah positif. Next. Yang seterusnya, jika soalan diberikan nilai sinus, kosinus, tangent, yang pertama, kita haruslah lihat nilai positif maupun negatif. Lihat semula graf untuk dapatkan jawapan. Dan yang ketiga, hitung. Dalam ni kita kena tengok dulu sukuan tu yang keberapa. Setiap nilai yang diberikan, kita harus lihat dulu dia terletak pada sukuan keberapa. Sebagai contoh, diberikan sin theta bernilai 0.6157. Jadi dekat sini kita haruslah gerakkan sin tu ke kanan untuk menjadikannya shift sign dan kita akan mendapatkan jawapannya. Setelah mendapatkan jawapan itu, kita harus lihat ianya berada pada sukuan keberapa. Jika ianya terletak pada sukuan pertama, kita jadikan itu ialah jawapan. Jika ianya terletak pada sukuan kedua, kita akan menggunakan formula 180 tolak dengan theta. Jika sukuan yang ketiga, kita akan menggunakan nilai theta menolak 180 dan sukuan keempat 360 tolak theta. Jadi dekat sini jawapannya akan ada dua sebab theta ini ia akan menjadi sebagai sudut rujukan. Sudut rujukan ialah apabila satu nilai di sebelah kanan dan sebelah kiri adalah sama. Sebagai contoh, sin 38. Jika anda tekan kalkulator, sin 38, ia akan mendapat nilai 0.6157. Jadi sebagai apa yang kita tahu, sudut bagi satu garis lurus ialah 180. Jadi 180 tolak dengan 36, kita akan dapat 180 tolak 38, kita akan dapat 182. Jadi sin 182 akan memberikan nilai yang sama bagi nilai sin 38. Jadi di situ diterangkan itu ialah sudut rujukan.
Okay, next. Yang ketiga, jika soalan diberikan nilai diberikan soalan cosinus, sinus, tangent dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat yang sepadan dengan darjah 30, 45 dan 60. Okey, dalam subtopik ni, ini yang paling confuse lah sebab kita kena hafal dia punya segitiga tu dan nilai-nilai bagi setiap setiap hypotenuse, opposite dan adjacent. Okay, jadi first bila kita dapat soalan ni, kita harus lihat nilai positif maupun negatif. Kemudian kita harus lihat semula graf. Okay, dalam bab ni, dalam subtopik ni, kalau diberikan contoh nilai 150. Jadi 150 kita kena tengok dia dekat sukuan ke berapa? Sukuan yang kedua. Jadi dalam sukuan kedua, kita perlu tengok nilai apakah yang positif, iaitu sin sahaja. Jadi tadi diberikan cos 150, maka dia akan jadi negatif. Negatif cos 150. Selepas itu kita haruslah menggunakan formula 180 tolak theta. Daripada situ kita akan mendapat negatif cos 30. Apabila seperti dalam gambar rajah menunjukkan apabila cos 30 kita akan dapat sek 3/2. Akan tetapi di dalam sukuan kedua nilai cos ialah negatif, maka kita hanya perlu letak negatif di depan jawapan. Berdasarkan segitiga, kita dapat melihat pada hukum sin iaitu opposite over hypotenuse dan cosinus adjacent over hypotenuse dan tangent opposite over adjacent. Melalui bulatan unit, dapatkan sin melalui paksi y dan cos melalui paksi x. Okey, untuk contoh soalan. Soalan ni kita orang ambil daripada buku teks, soalan 6.1. 1E boleh rujuk muka surat 183. Sekejap Okey. Soalan dia, dalam rajah di sebelah, HGF ialah garis lurus, diberi HG sama dengan GF. Hitung A cos X. Okey, yang pertama dia minta hitung cos X. Jadi kita tengok dia sukuan ke berapa. Jadi cos ni X dia kurang daripada 360 darjah, lebih daripada 270 darjah. Okey, jadi dia duduk dalam sukuan ketiga. Okey, tengok dekat rajah yang dia bagi. X tu dia bersebelahan dekat sudut rujukan. Jadi kita kena ambil daripada sudut rujukan untuk dapatkan cos X. Okey, jadi sudut rujukan ni kurang daripada 90 darjah. Jadi kita tahu cos sama dengan adjacent per hypotenuse. Okay, so adjacent dia 16/2 sebab kita just nak ambil GF ni. Tapi dia dah bagi tahu HG sama dengan GF. Jadi kita bahagi 2, 16/2 dapat 8. So tu adjacent dia. Per dengan hypotenuse kita guna teorem Pythagoras, kita dapat 10. Okay, jadi jawapan dia 4/5. Tapi kenapa ada negatif? Sebab dekat rajah dia bagi X tu kedudukan dia dekat sukuan yang kedua. Jadi sukuan kedua kita tahu add sugar to coffee. Sin sukuan kedua sin positif, yang lain negatif. Sebab tu kita kena letak negatif. So jawapan dia negatif 4/5. Okay, untuk B dia minta sin X. Okay, sin X dia kurang daripada 180, lebih daripada 90. Jadi dia duduk dekat sukuan yang kedua. Okay. Jadi kita guna sudut rujukan juga dan kita tahu sin sama dengan opposite per hypotenuse. Okay, jadi opposite kita dapat 6, per hypotenuse kita dapat 10. Jadi bila kita kecilkan dapat 3/5. Okey, soalan yang kedua. Yong Yin bermain permainan baling damak. Papan damak berbentuk bulat dan mempunyai 4 sukuan seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Dia mendapati bahawa damak yang dilempar biasanya mengena kawasan sukuan yang mempunyai nilai sin theta sama dengan 0.809. Nyatakan A, sukuan-sukuan tersebut, B, sudut-sudut theta.
Okay, soalan pertama dia tanya sekuen-sekuen bagi sin theta sama dengan 0.809. Jadi kita tahu untuk sin positif duduk kepada dekat sekuen yang kedua dengan sekuen pertama. Sekuen pertama semua positif. Okay, jadi dia duduk dekat sekuen pertama dan kedua. Okay, yang B sudut-sudut theta. Okay, bila dia kata dia duduk dekat sekuen pertama dan kedua, dia ada dua jawapan lah. Satu untuk sekuen pertama, satu untuk sekuen kedua. Okay, untuk sekuen pertama, sin X sama dengan 0.809. Okay, sin kita tahu formula sin sama dengan theta. Okay, so kita just gantikan shift sin dalam kurungan 0.809, lepas tu tekan kalkulator dapat 54. Okay, untuk sekuen kedua, dia punya formula 180 tolak theta. Okay, so kita tolak dengan jawapan yang kita dah dapat tadi dekat sekuen pertama. Jadi 180 tolak 54 dapat 126. Jadi jawapan dia 54 atau 126. Okay, untuk soalan ketiga, sebuah kapal berlayar dari kedudukan A ke kedudukan B dengan keadaan jarak OA sama dengan OB. Laluan kapal tersebut adalah selari dengan daratan. Dari kedudukan B, kapal tersebut akan berlayar ke arah utara menuju ke rumah api C. Jika OA sama dengan 20 meter, hitung A sudut theta, B jarak dalam meter di antara kapal tersebut di kedudukan B dengan rumah api, C nilai tangent sudut AOC. Okay, so A dia minta sudut theta. Jadi dekat gambar rajah ni kita boleh nampak ada segitiga. Jadi untuk dapatkan theta, kita kena cari segitiga bersudut tegak. Okay, jadi kita dah bahagikan dia dua. Okay, so boleh tengok dekat jawapan A ni. Okay, okay, kita tahu OA sama dengan 20 meter. Jadi kita tahu sin sama dengan opposite per hypotenuse. Jadi kita gantikan 17.5 per 20. Lepas tu kita buat shift sin per 7 per 8 dalam kurungan 7 per 8. So dapat jawapan 61.044. Okay, tapi dia nak nilai theta. Jadi nilai theta ni dekat rajah ni kan dekat sini, dekat rajah tu. Okay, dekat rajah tu kita kena darab 2. Okay, jadi 2 darab 61.044 kita dapat 122.08. Okay, itu jawapan untuk theta. Okay. Yang seterusnya B, jarak dalam meter di antara kapal tersebut di kedudukan B dengan rumah api. Okay, kedudukan B ke rumah api. Okay, boleh nampak garis tegak. Okay, B ke C. Okay, so kita boleh nampak B ke C tu sebenarnya adalah sudut pula garis O. Okay, tengok dekat A ni, jawapan A ni, O dengan sudut tegak tu, 90 darjah. Yang tu garis BC. Jadi untuk dapatkan BC, kita dah ada nilai 20, kita dah ada nilai 17.5. Jadi kita guna je teorem Pythagoras. So kita dapat 9.68. Okay, untuk soalan C, nilai tangent sudut AOC. Okay, boleh tengok dekat jawapan ni. Dekat jawapan ni, dia nak AOC. Jadi untuk dapatkan AOC, kita kena cari sudut sin theta ni. Sin theta yang ada dua tu, theta 3 tu. Okay, so kita tahu sin sama dengan opposite per hypotenuse. Jadi kita gantikan 9.68 per 20. Okay, dapat 28.947. Okay, untuk dapatkan sudut AOC, sudut AOC ni adalah hasil tambah sudut theta 3 dengan sudut theta yang kita dah cari tadi. Okay, yang 122.08 ni, jadi kita tambahkan je 122.08 tambah 28.497 sama dengan 151.03. Okay, jadi kita nak cari tan kan? Okay, gantikan tan 151.03 sama dengan 0.5536. Okay, yang seterusnya kita akan masuk ke subtopik 6.2 iaitu graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Okay, yang pertama sekali graf sin. Kita tengok ciri-ciri dia. Dia mempunyai nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 90 darjah dan nilai minimum negatif 1 apabila X sama dengan 270 darjah. So kalau kita tengok kat graf,
dia mempunyai nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 90 dan nilai minimum negatif 1 apabila X sama dengan 270 darjah. Okey, ciri yang kedua ialah meminta spaksi X pada X sama dengan 0, 180 dan 360 darjah. Juga dikenali sebagai pintasan X. So kalau tengok kat sini, dia pintas X pada 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Okey, ciri yang ketiga meminta spaksi Y pada Y sama dengan 0, iaitu pintasan Y. Dia bermintas dekat sini. Okey, yang seterusnya graf cos. Y sama dengan cos X. Okey, ciri-ciri yang pertama mempunyai nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 0 dan 360 darjah. So kat sini lah nilai maksimum dia apabila X sama dengan 0 dengan 360 darjah. Dan nilai minimum negatif 1 apabila X sama dengan 180 darjah. Okey. Ciri yang kedua meminta spaksi X pada X sama dengan 90 darjah dan 270 darjah. Dia memintas X dekat sini lah. Okey. Ciri yang ketiga meminta spaksi Y pada Y sama dengan 1. So untuk pintasan Y dia pintas kat sini lah. Okay, yang seterusnya untuk graf tan Y sama dengan tan X. Okay, ciri-ciri dia nilai maksimum ialah infinity dan nilai minimum ialah negatif infinity. Okay, sebab dia infinity, graf tangent ni dia tak ada penghujung tau. Dia akan berterusan lah. Okay, seterusnya meminta spaksi X pada X sama dengan 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. So pintasan X dia dekat sini dengan dekat sini. Okey, meminta spaksi Y pada Y sama dengan 0. Okey, pintasan Y dia dekat sini je. Okey, yang terakhir, nilai tangent 90 darjah dan tangent 270 darjah tidak tertakrif. Okey, kenapa dia tak tertakrif? Sebab graf tangent dia tak akan sentuh langsung nilai 90 dengan 270 darjah. Dia akan menghampiri sahaja. So dia tak akan sentuh. Jadi bila dia tak sentuh, nilai tangent 90 darjah dan tangent 270 darjah tidak tertakrif. Okey, seterusnya. Apa yang akan jadi kalau pemala dia berubah? Apa kesan dia dekat graf lah? Okey, kalau kita tengok kat sini, dia punya bentuk arm dia Y sama dengan A sin atau cos BX tambah C. Okey, untuk nilai A dia akan mewakili amplitude. Untuk nilai B akan mewakili putaran atau tempoh. Untuk nilai C dia akan mewakili kedudukan graf dia. Okey, kalau kita tengok contoh amplitude ni maksud dia nilai maksimum dari garis keseimbangan. Kalau tengok kat sini, garis keseimbangan dia yang ni tau. Lepas tu kita tengok nilai A dia 1. So nilai maksimum dari garis keseimbangan. So dekat 1 lah macam ni. Okay, tapi sebab dia punya ni ada tambah 1 iaitu nilai C dia, mewakili nilai C. Graf tu akan anjak 1 unit ke atas sebab dia tambah 1. So dia akan anjak naik ke atas macam ni. Kalau dia tolak 1, dia akan anjak ke bawah. 1 unit ke bawah. Okay, macam tu. Okay, kalau tengok contoh yang kat sini pula, nilai amplitude dia 2. So asal ni dia dekat sini tau. Dari garis keseimbangan dia ke bawah lagi. Tapi sebab dia nilai C dia tambah 1, dia anjak naik ke atas. Okay, lepas tu nilai tempoh dia 360 darjah. So sekali je lah graf ni. Kalau nilai tempoh dia 720, dia akan 2 kali. Macam ni, lepas tu lagi sekali. Okay. Untuk seterusnya, untuk graf tangent dia lain tau. Dia punya amplitude tak ada. Sebab macam tadi dah terangkan ciri-ciri dia punya nilai maksimum dia infinity. Amplitude kan dia punya nilai maksimum daripada garis keseimbangan. Jadi dia punya amplitude tak ada. Okay, lepas tu untuk pemala B dia, nak kira kena 180 bahagi B. Kalau tadi kita tengok formula dia 360 bahagi B. So dia lain lah untuk graf tangent. Okay, nilai C sama je. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia tak ada amplitude. Lepas tu nilai B dia 0.5.
So kita buat 180 darjah bagi 0.5. Dapat 360 darjah. So graf dia akan jadi macam ni. Kalau graf dia jadi 180 bahagi 1, dia akan jadi macam graf normal tau, macam yang panjang yang biasa kita tengok tu. Dia akan jadi macam ni. Tapi sebab dia 0.5, dia jadi macam ni. Okay, lepas tu nilai C dia graf anjak 1 unit ke bawah sebab negatif 1. Okey, untuk contoh soalan 6.2, yang pertama A, Y sama dengan 2 sin X. Jadi kat sini kita boleh nampak graf dia nak sin. Okey, so bentuk sin adalah macam dekat jawapan ni. Okey, yang pertama kita kena tentukan amplitude. Amplitude dia kita tengok dekat 2 tu, nilai A. Okey, jadi nilai amplitude dia sama dengan 2, tempoh sama dengan 360 per B. Untuk graf sin, dia punya formula 360 per B. Okay, jadi nilai B kita adalah 2. Okey, sama dengan 300. Kejap soalan ni silap tau. Okey, kita tahu nilai B dia 1. Dekat X tu 1. Okey, jadi 360 per 1 sama dengan 360. Okey, jadi hasil lukisan graf dia seperti berikut. Okey, jadi untuk B, Y sama dengan 2 sin 3X tolak 4. Okey, dia nak graf sin, jadi bentuk dia macam yang ke atas, tapi okey, kita kena mula-mula kita kena tentukan nilai amplitude dia. Nilai amplitude dia 2, kita boleh tengok dekat nilai A dia. Okey, tempoh kita tengok dekat nilai B, 3X tu. Okey, jadi 360 per 3 sama dengan 120. Okey, itu nilai tempoh dia. Jadi negatif 4 tu nilai C. Jadi apabila nilai C berubah, kedudukan graf berubah. Jadi bila C lebih daripada kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke atas paksi X. Apabila C kurang daripada kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke bawah paksi X. Okey, jadi kat sini dia kata 3X. Jadi kita dapat 3 sin. Okey, 1, tu 1, 2, 3. Okey, kita dapat 3 kita dapat 6 lengkung kat situ. Okey. Next. Okay, yang ni dia minta Y sama dengan 4 cos 2X. Jadi amplitude dia, yang ni dia minta graf cos. Jadi amplitude dia sama dengan 4, nilai A dia 4. Tempoh dia untuk cos 360 per B juga. Jadi 360 bahagi 2 sama dengan 180. Okay, kalau untuk untuk graf cos, kita kena mula daripada amplitude. Okay, dia punya permulaan untuk lukis graf tu mula daripada amplitude. Jadi amplitude dia 4. Okay, dia punya cycle dia ada 2 kali. Okay, jadi kita buat 2 kali mangkuk. Apa-apa yang korang panggil lah. Okay, seterusnya. Okay, graf di sebelah menggambarkan aras air yang direkodkan di sebuah pelabuhan. Diberi Y mewakili aras air dalam M dan X mewakili masa dalam jam. Nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Okay, jadi yang pertama kita tengok dulu, kita cari dulu nilai amplitude dia. Okay, nilai amplitude dia kita kena tolak nilai yang besar, tolak nilai kecil. Jadi 4 bahagi 2. 4.0 tolak 1.8 bahagi 2 sama dengan 1.1. Okay, kemudian kita cari pula nilai C dia. Okay, jadi nilai C kita dapat 1.8 tambah 1.1 sama dengan 2.9. Okay, kemudian kita cari nilai B. Okay, tadi macam formula tadi 360 bahagi 24 sama dengan 15. Jadi kita tulis fungsi trigonometri dia. Y sama dengan 1.1 sin 15X tambah 2.9 dengan nilai-nilai yang kita dah kira tadi. Okay. Next.
Okey. Raja di sebelah menunjukkan pandangan atas sebuah rumah api. Lampu isyarat rumah api menghantar sinar cahaya seperti dalam rajah. Apabila lampu isyarat berputar, sinar cahaya bergerak di sepanjang pantai pada sudut X. A tulis satu fungsi bagi jarak S. B nyatakan amplitude dan tempoh fungsi itu. Okay, jadi A dia minta tulis satu fungsi bagi jarak X. Okay, so kita tahu, kita ambil daripada sudut X ni. Okay. Jadi kita ada maklumat S dengan 500. Jadi untuk dapatkan S, kita pakai tan. Okay, so tan S sama dengan S per 500. Jadi kita nak S sama dengan 500 tan X. Okay, B nyatakan amplitude dan tempoh fungsi itu. Okay, jadi untuk nilai tan, amplitude dia tak ada. Okay, dia tak ada amplitude. Okay, untuk tempoh pula, formula dia 180 per B. Jadi B kita 1. Macam kita boleh tengok daripada fungsi trigonometri yang dekat atas, yang dekat A tu. Jadi 180 per 1 sama dengan 180. Okey, itu sahaja daripada kami. Ada apa-apa soalan? Boleh tanya. Tak ada. Boleh faham kan semua? Boleh. Boleh.